Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kami daripada Kumpulan 7 akan membentangkan sebuah sedikit tentang tajuk kajian kami yang bertajuk Kesedaran Mahasiswa Terhadap Penjagaan Alam Sekitar. Sebelum tu saya perkenalkan diri saya, nama saya Muhammad Anas Ikwan bin Abdul Hamid dan saya perkenalkan juga ahli-ahli kumpulan saya. Baiklah, kita masuk kepada pengenalan kepada kajian kami. Alam sekitar ni merupakan hadiah atau kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita, iaitu untuk semua manusia yang berada atas muka bumi ni. Tanpa alam sekitar, manusia tidak dapat melangsungkan kehidupan seharian. Ini kerana alam sekitar merangkumi tanah-tanah, hutan, gunung ganang, bukit bukau, sungai-sungai, tasik dan lautan yang seperti yang kita tahu dapat memberi manfaat kepada manusia itu sendiri. Dan wujudnya keselesaan hidup kita sebagai manusia adalah bergantung kepada alam sekitar yang berkualiti dan terpelihara. Seterusnya kita masuk kepada latar belakang kajian. Kajian yang kami lakukan ini dijalankan di kawasan kampus para pelajar dengan mencari maklumat melalui pemerhatian terhadap tingkah laku para mahasiswa-mahasiswi dalam menjaga alam sekitar. Maklumat mengenai kajian ini juga dikaji melalui artikel, surat khabar, jurnal dan media massa bagi mengukuhkan lagi evidence kami terhadap kajian yang kami lakukan ini. Seterusnya masuk kepada penyataan masalah. Sepanjang kami menjalankan kajian ini, terdapat beberapa penyataan masalah yang kami dapati. Dan yang pertama, kajian ini adalah bertujuan untuk mengkaji sejauh mana tahap kesedaran mahasiswa terhadap penjagaan alam sekitar. Yang kedua, tanpa kesedaran masyarakat terhadap penjagaan alam sekitar masih rendah kerana sikap kurang mengambil berat terhadap alam sekitar itu sendiri. Yang ketiga, permasalahan alam sekitar sebenarnya berkait rapat dengan aktiviti manusia yang melaksanakan pembangunan tanpa menepati ciri-ciri yang boleh merosakkan ekosistem sesuatu kawasan itu. Dan yang terakhir, arus pemodenan yang berkembang pesat telah memberi banyak perubahan dan implikasi negatif kepada landscape negara ini. Sekian itu saja daripada saya dan saya serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Faiz. Saya Muhammad Sakri. Saya akan teruskan dengan objektif kajian. Kajian ini dijalankan berdasarkan beberapa objektif kajian untuk kaji tahap kesedaran mahasiswa terhadap penjagaan alam sekitar. Dapat 3 objektif kajian yang dapat kami senaraikan, iaitu mengkaji isu-isu alam sekitar dan kepentingan menjaga alam sekitar terhadap ekosistem. Seterusnya, kenal pasti cara menimbulkan kesedaran mahasiswa terhadap penjagaan alam sekitar. Dan yang terakhir ialah kenal pasti kesan-kesan baik kesedaran terhadap alam sekitar dalam aspek kesejahteraan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hamzah Luqman Birosdi dan saya akan teruskan pembentangan tentang kepentingan kajian dan analisis kajian. Saya mula dengan kepentingan kajian. Alam sekitar merupakan segala benda hidup dan bukan hidup yang wujud secara semula jadi di permukaan bumi atau sebahagian daripadanya. Alam sekitar memainkan peranan yang penting dalam kehidupan harian kita. Amalan menjaga kebersihan juga merupakan tuntutan bagi semua agama dan persekitaran yang bersih penting untuk mewujudkan kehidupan yang sihat dan sejahtera. Terdapat 3 kepentingan kajian. Yang pertama ialah keseimbangan ekosistem. Hutan merupakan aspek penting untuk penangkungan air di empangan-empangan yang dilengkapi teknologi canggih. Keadaan ini membolehkan kita menghasilkan kuasa elektrik hidro sebagai suatu tenaga yang bersifat manusia alam dan juga mengurangkan pergantungan terhadap
tenaga fosil seperti petrol dan arang batu yang memusnahkan alam. Yang kedua ialah mengelakkan kepupusan flora dan fauna. Flora dan fauna merupakan biodiversity yang tidak boleh dipisahkan. Flora merupakan tempat perlindungan pelbagai fauna daripada angkara manusia atau sesama haiwan sendiri. Dan yang ketiga ialah menarik pelancong. Dalam masa yang sama, kita dapat menunjukkan bahawa keindahan alam semula jadi di negara kita pada seluruh dunia. Tidak lupa juga bahawa dengan sektor ini kita dapat menjamin keindahan alam sekitar itu. Analisis kajian. Alam sekitar merujuk kepada unsur-unsur yang wujud dalam persekitaran manusia. Dalam konteks semasa, istilah ekologi turut dikaitkan dalam pembincangan berkaitan alam sekitar yang merujuk kepada interaksi sesama makhluk hidup dalam ekosistem semula jadi. Alam sekitar dapat disimpulkan sebagai lingkungan kediaman manusia serta unsur-unsur yang wujud dalam persekitarannya yang memainkan peranan penting dalam menjamin kelangsungan hidup manusia serta memenuhi keperluan mereka. Itu sahaja daripada saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Muzaffar Amin. Saya akan teruskan dengan bentuk utama alam sekitar. Alam sekitar dibagi kepada dua bentuk, iaitu alam sekitar semula jadi dan alam persekitaran buatan. Alam persekitaran semula jadi adalah alam persekitaran yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang wujud di permukaan bumi yang terdiri daripada benda-benda hidup. Contohnya seperti tumbuhan dan haiwan serta benda-benda mati seperti gunung, sungai, lautan dan sebagainya. Selain daripada itu, unsur-unsur lain yang wujud seperti di udara seperti panas, sejuk, angin dan hujan. Alam persekitaran buatan pula adalah hasil ciptaan dan inovasi manusia. Contohnya seperti pembinaan kilang, kenderaan, kawasan kediaman dan rekreasi serta binaan-binaan moden yang lain. Alam persekitaran buatan ini tetap ditakluk kepada peraturan agama, perundangan negara serta etika masyarakat setempat bagi memastikan keseimbangan ekosistem manusia dan makhluk-makhluk yang lain tidak diceroboh atau dirosakkan. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang isu-isu berkaitan alam sekitar. Berdasarkan objektif kami yang pertama iaitu mengkaji isu-isu alam sekitar dan kepentingan menjaga ekosistem, antara isu yang sedang hangat dibincangkan ialah isu pencemaran sisa toksik yang sekali lagi berlaku di Sungai Kim Kim, Kampung Bukit Pulai, Pasir Gudang. Perkara ini membimbangkan penduduk kampung kerana bau busuk yang dikesan oleh penduduk kampung di hulu sungai hampir sama dengan sisa toksik beracun 2 tahun lalu yang menyebabkan penduduk berhampiran sungai dan puluhan pelajar sekolah di kawasan itu diserang sesak nafas, loya, pening dan pita. Yang kedua adalah isu pencemaran alam sekitar yang menghantui penduduk Kuala Langat. Isu ini berkenaan dengan aktiviti industri dan perkilangan yang drastik di Kuala Langat. Pembukaan kilang-kilang haram yang meningkat secara mendadak yang bertujuan untuk aktiviti perindustrian yang kini tidak terkawal. Tambahan pula, muara Sungai Langat juga turut dijadikan tempat pembuangan sisa industri sehingga menyebabkan hasil tangkapan ikan dan udang galah di sungai berkurangan akibat hidupan akuatik yang terkesan dengan isu ini. Seterusnya ialah isu banjir lumpur dan tanah runtuh yang berlaku di Cameron Highland. Terdapat beberapa insiden yang melibatkan nyawa, antaranya pasangan suami isteri dan seorang individu yang maut ketika mereka sedang nyenyak tidur apabila rumah kongsi yang didiami mereka tertimbus dalam tragedi tanah runtuh. Sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Okey, seterusnya ialah cara menimbulkan kesedaran mahasiswa terhadap penjagaan alam sekitar. Berdasarkan kajian kami, terdapat 4 cara iaitu memberi pendedahan tentang alam sekitar kepada golongan muda seperti mahasiswa. Hal ini akan memberikan setiap mahasiswa peka terhadap isu alam sekitar yang timbul sejak beberapa tahun ini. Kedua, mahasiswa perlu bergiat aktif dan melibatkan diri dalam program alam sekitar. Terdapat pelbagai program yang pihak universiti dengan kerjasama beberapa organisasi luar dalam usaha meningkatkan penjagaan alam sekitar di sekitar kampus. Ini secara tidak langsung akan mengatasi pencemaran yang berlaku di sekitar universiti. Yang ketiga ialah pihak universiti perlu membuat aktiviti alam sekitar bagi meningkatkan kesedaran dalam diri mahasiswa seperti aktiviti menanam anak pokok di sekitar universiti. Dengan adanya aktiviti seperti ini, mereka akan lebih menghayati tentang penjagaan tumbuhan dan kepentingannya untuk kita dan hidupan lain.
Yang terakhir ialah pihak universiti boleh membuat kempen atas talian untuk semua mahasiswa. Hal ini demikian kerana dalam pandemik COVID-19 yang kita hadapi sekarang, kita tidak boleh membuat aktiviti berkumpulan dan aktiviti yang melibatkan orang ramai serta aktiviti yang melibatkan persentuhan atau kontak rapat sesama individu. Sebagai tambahan, kempen atas talian tersebut sebaiknya menggunakan platform yang sesuai dan biasa digunakan oleh para mahasiswa. Hal ini demikian kerana ia dapat memudahkan pelajar untuk memasuki platform aktiviti tersebut dalam masa yang sama menggalakkan lagi penyertaan mahasiswa. Seterusnya, saya Muhammad Safwan Zulkarnain bin Said akan membentangkan faedah-faedah kesedaran terhadap penjagaan alam sekitar dalam masyarakat. Yang pertama, antara faedah-faedah kesedaran terhadap penjagaan alam sekitar dalam masyarakat ialah dapat memastikan alam sekitar terjaga dan berkualiti. Hal ini kerana masyarakat secara tidak langsung akan mengamalkan amalan sekitar seperti tidak membuang sampah, tidak melakukan pembakaran yang terbuka dan banyak lagi, dan akan memberi kesan yang positif serta mampu menjamin kebersihan alam sekitar. Yang kedua, faedah yang kedua ialah dapat menghindari penyakit yang berbahaya seperti haiwan perosak yang seperti tikus dapat mendatangkan penyakit berjangkit seperti leptospirosis. Hal ini kerana Malaysia setiap tahun mencatatkan kematian berpunca daripada penyakit ini. Oleh sebab itu kawasan di sekeliling perlu sentiasa bersih bagi mengelakkan penularan penyakit ini. Yang ketiga, masyarakat akan hidup tenang dan harmoni. Seterusnya, pemeliharaan terutama dalam kalangan mahasiswa yang akan mewarisi pentadbiran negara kelak. Oleh sebab itu, mereka perlu terdidik dengan ilmu untuk menjaga alam sekitar ini bagi generasi yang seterusnya. Dan yang terakhir sekali, dapat mengekalkan hazanah alam untuk dinikmati oleh generasi akan datang. Peningkatan pertumbuhan manusia memerlukan sumber yang banyak, lebih-lebih lagi daripada sumber alam sekitar. Oleh sebab itu, golongan yang seperti mahasiswa perlu menjaga bagi mengelakkan generasi akan datang tidak dapat melihat alam sekitar yang secantik ini. Seterusnya kesimpulan. Okey, komponen yang terakhir dalam pembentangan kami ialah kesimpulan. Bagi kesimpulannya, secara kesimpulannya, kesedaran masyarakat lebih-lebih lagi mahasiswa dalam isu alam sekitar ini amat penting. Ini kerana kerjasama antara semua pihak merupakan tanggungjawab semua pihak dalam menjaga dan memelihara serta memelihara alam sekitar. Seterusnya, kita sebagai satu masyarakat Malaysia perlu berganding bahu dalam usaha memelihara dan memelihara alam sekitar. Sebagai mahasiswa, kita juga perlu mengambil inisiatif untuk mengadakan aktiviti yang menarik seperti penanaman pokok, gotong royong dan sebagainya. Hal ini dapat meningkatkan lagi kualiti alam sekitar. Bagi mengakhiri kata-kata saya, seperti yang diucapkan sebentar tadi, penjagaan ini bukan sahaja untuk kita tetapi dapat memberi manfaat kepada semua, terutama generasi yang akan datang. Oleh itu, bersama-samalah kita menjaga alam sekitar. Sekian dan terima kasih. Segala yang bermula sebuah penyanyi.